Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, hidayah dan taufik daripadanya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita berpeluang mengadakan live ataupun siaran langsung bagi meneruskan bacaan kitab Risalah Kifayatul Mubtadi, kitab yang membahaskan berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, membahaskan berkaitan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil atas Allah, sifat-sifat yang harus pada Allah, dan juga sifat-sifat Rasul yang wajib, yang mustahil atas Rasul dan yang harus. Baik, mudah-mudahan live kita pada pagi ini sedikit sebanyak dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita. InsyaAllah mudah-mudahan hidup kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini kita akan sambung pula pada bahasan sifat yang seterusnya, iaitu sifat yang terakhir, sifat yang ke-13, sifat Allah Ta'ala yang ke-13 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Qala musannif ke-13, yakni sifat Allah yang ke-13 pada sebutan, ke-13 pada tertib sebutan sahajalah, kerana sifat Allah ni kalau ikut hakikat dia tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian, kerana sifat Allah ni semuanya sama-sama qadim, tidak ada yang terdahulu, tidak ada yang terkemudian. Jadi kita sebut yang ke-13 di sini hanyalah pada tertib sebutan sahaja, supaya memudahkan orang awam seperti kita ni belajar. Baik, yang ke-13 daripada 13 sifat mengikut qaul yang rajah, iaitu mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari, 13 sifat wajib kita percaya. Wajib di sini wajib syarak. Wajib kita ini wajib atas kita. Wajib syarak dengan maksud ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, barang yang diberi pahala sekiranya kita melakukannya dan dijanji seksa sekiranya kita meninggalkan. Maknanya kalau kita tak percaya, kita tak ambil tahu berkaitan dengan sifat Allah, hukumnya adalah berdosa dan dijanji dengan seksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Wajib kita, ini wajib kita tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang mukallaf tu, mukallaf ni maksudnya orang yang diberati hukum syarak ke atasnya. Mereka yang berada di bawah hukum taklif, iaitu wajib, haram, makruh, sunat dan harus. Maknanya setiap perbuatannya tak lepas daripada 5 hukum tadi yang dipanggil hukum syarak ataupun hukum taklifih, hukum taklif. Baik, jadi wajib kita mukallaf tu percaya. Percaya ini beriman. Percaya maknanya beriman beriman, percaya. Jadi nak datang percaya, dia kena tahu dulu. Sebelum kita nak percaya tu, kita kena tahu dulu perkara tersebut.
Jadi nak datang tahu pula dia kena belajar. Maknanya berbalik kepada belajar lah. Belajar, tahu dan percaya. Tu. Jadi Nabi kata innamal ilmu bitta'allum, hanya saja ilmu itu dengan belajar. Belajar lah. Ilmu, setiap ilmu kita kena belajar lah. Sebab kita ni makhluk, ilmu makhluk ni, ilmu baharu ni di atas usaha lah. Kalau tak usaha belajar, tak erti lah. Melainkan ilmu Allah. Ilmu Allah ni ilmu yang zati, yang memang ada siap dah. Kita makhluk ilmu yang bangsa kasbi, kena usaha belajar. Baik, jadi lepas pada kita tahu, kita wajib percaya, beriman dan i'tiqad. I'tiqad ni mengaku dalam hati. I'tiqad ni mengaku dalam hati kita tu, kena mengaku. Kena jazam, 100%, kena yakin 100%. Tuhan tu ada sifat kalam, kena yakin. Di sini dia tak boleh ada 4 perkara. Yang pertama, dia tak boleh ada jahil. Jahil ni tak tahu, tu jahil ni tak ada ilmu, tak tahu kata Tuhan tu ada sifat kalam. Tak boleh, di sini tak boleh lah. Pada bab kena i'tiqad ni kena 100% yakin. Jahil ni dia tak tahu sebab tak ada ilmu, tak boleh ada di sini. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada zon. Zon tak boleh ada. Zon ni makna berat sangka. Antara 30 dengan 70, dia 70. 70 tu lah zon. Dia berat sangka. Tak sampai hak yakin lagi, tak boleh. Zon tak boleh. Barangkali Tuhan ni ada sifat kalam, barangkali kot. Barangkali. Dia berat sangka lah. 70 dengan 30, 70 tu dipanggil zon, berat sangka. Ataupun syak pun tak boleh ada juga. Syak tak boleh juga. Syak ni 50-50. Tuhan ni ada sifat kalam ke tak ada? Tuhan ni adakah sifat kalam ke tak ada? Ada ke tak ada? Tu dia jadi berpergi datang di antara, bersamaan di antara ada dan tak ada tu. Tuhan ni ada ke tak ada sifat kalam ni? Tu syak, berpergi datang, bersamaan kedua-duanya. Dan di sini juga tidak boleh ada waham. Waham ni dia ringan sangkaan dia tu. Kalau 30 dengan 70, 30. Perasan-perasan Tuhan ni ada sifat kalam, ada perasan-perasan saja. Jadi 4 perkara tadi, jahil, zon, syak dan waham, tidak boleh ada dalam ni di sini i'tiqad ni. I'tiqad ni mestilah kena yaqin 100%. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin tu dia kena 100% jazam, dan berbetulan dengan perkara yang ada jazam tu, yang dia yakin tu, serta i'tiqad, serta berdalil, mengaku dalam hati tu sungguh bahawasanya tetap, pasti, tetap ni pasti, dan sabit, mesti. Mesti dalam kurungan dia kata wajib ni mesti bagi Allah Ta'ala. Kalau wajib bagi Allah ni bermakna wajib akal. Kalau wajib kita ni wajib syarak. Wajib bagi Allah maksudnya wajib akal. Wajib akal ni apa dia? Takrif dia, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Barang yang tidak dirupakan pada akal kata tidaknya. Maknanya mesti tu kena ada. Perkara tersebut mesti kena ada. Yang ni wajib bagi Allah. Perkara tu mesti bagi Allah Ta'ala bersifat dengan kalam. Maknanya Allah tu mesti bersifat dengan kalam. Akal kita, hukum kita mesti sungguh. Mesti sungguh Allah tu bersifat dengan kalam. Baik. Erti kalam. Kalam tu erti apa? Berkata-kata. Jadi berkata-kata ni terjemahan daripada kitab yang lama-lama dululah. Jadi ulama-ulama terjemah dengan berkata ni kerana nak bermudah-mudah bagi kita yang orang akhir zaman ni, kita guna dengan perkata atau perkata. Jadi kalam ni kita pakai dengan makna perkata. Terjemahan daripada ulama tauhid
suatu ketika dulu yang begitu hebat, iaitulah pada Mekah. Pada Mekah terjemah dengan perkata, ditambah kat depan, untuk membezakan di antara takluk dengan sifat. Sifat perkata, maka takluknya berkata. Jadi terjemahan berkata ni adalah terjemahan daripada kitab-kitab yang lama dulu. Jadi kalam artinya perkata, erti ni maknanya terjemahan. Kalau makna, maksud lain, tujuan. Sebab tu ramai yang salah penggunaan maksud, makna dan juga erti. Tak boleh nak beza. Kalau erti tu terjemahan, kalam tu bahasa Arab, terjemahan dia perkata. Perkata lah. Baik, perkata tu iaitu satu sifat. Perkata tu, yang kata kalam tu, artinya perkata tu iaitu satu sifat. Sifat yang ada. Kalam tu adalah sifat yang ada, diri sifat tu ada. Maujudi, sifat yang besar. Maujud, sifat yang ada sungguh. Diri sifat tu ada sungguh. Itu dikatakan sifat yang ada, yang dipanggil sifat ma'ani. Diri sifat tu ada sungguh. Sekira-kiranya Tuhan buka hijab, kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Itulah dikatakan sifat yang ada. Sebab sifat Tuhan ni bukan semua sifat yang ada yang sifat yang sungguh. Diri sifat tak ada. Sifat nafsiah, sifat salbiah, sifat maknawiyah. Kalau mengikut jalanan Imam Abu Mansur Maturidi lah. Kalau sifat yang ada ni tertentu kepada sifat ma'ani sahaja, iaitu sifat yang maujudi. Baik. Jadi kalam tu satu sifat yang ada lagi qadim. Sifat tu qadim, maknanya sedia kala. Sifat kalam tu maknanya qadim, sedia kala lagi. Sedia kala lagi. Dengan zat, maknanya sifat kalam tu ada dah. Sejak sedia kala lagi ada dengan zat. Yang berdiri, sifat tu pula yang berdiri, yakni yang kata berdiri tu pula, yakni yang ada. Berdiri dengan maksud yang ada, yang menumpang pada zat Allah Ta'ala. Jadi sifat kalam tu dia ada sejak sedia kala lagi, sejak azali lagi, dan dia menumpang pada zat Allah Ta'ala. Itu maksud yang berdiri lah. Qala musannif, tidak dapat diketahui hakikatnya, hakikat sifat kalam tu. Hakikat dia kita tak boleh nak mengetahui dah, tetapi tetap seperti yang tersebut. Walaupun kata kita tak dapat nak mengetahui hakikat sifat kalam tersebut, tetapi kita tetap seperti yang tersebut lah. Itulah sifat perkata ada di zat Allah Ta'ala. Setakat tu saja yang kita boleh fikir. Lebih pada tu tak boleh dah. Hakikat dia tak boleh dah. Dengan Allah Ta'ala, dengan sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah. Sifat kalam tadi ni, sifat perkata tadi ni. Dengan sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah, ini sifat perkata tadi tu. Ya Allah boleh berkata-kata. Jadi bila Allah tu ada sifat perkata, maka Allah pun boleh berkata-kata. Yakni yang kata berkata-kata Allah tu, yakni boleh memberi reti. Boleh memberi reti dan faham. Berkata Allah tu dengan maksud boleh memberi reti dan faham kepada siapa-siapa yang ia hendak memberi reti dan faham. Itu dimaksudkan dengan berkata Allah Ta'ala, dengan maksud Allah Ta'ala tu bila berkata dia boleh memberi reti dan faham kepada siapa-siapa yang ia hendak memberi reti dan faham. Inilah sifat kalam tadi ni, sifat perkata tu. Inilah yang kata Allah Ta'ala berkata-kata tu. Inilah dikatakan takluk kalam. Takluk kalam, takluk dilalah. Takluk dilalah ni takluk yang menunjuk. Baik, kita tengok sikit kitab ni. Kitab Misbahul Munir yang kata takluk dilalah tu macam mana. Baik, okey, ni kitab Misbahul Munir yang kata takluk dilalah tu macam mana. Iaitulah artinya menunjuk atau beroyak. Beroyak, menunjuk
Ta'aluk kalam, ta'aluk sifat kalam adalah ta'aluk dilalah. Apa maksud ta'aluk dilalah? Artinya menunjuk atau beroyak, bercerita. Dia ada 3 ta'aluk. Yang pertama ta'aluk suluhi qadim, iaitu lulus. Suluhi ni lulus, qadim tu dia kala lagi. Iaitu patut dan padan sangat dah. Kalau beroyak ya Allah pada sedia kala, patut sangat-sangat dah, padan sangat-sangat dah kalau nak beroyak pada sedia kala tu, kalau nak bercerita pada sedia kala tu. Tu dikatakan ta'aluk suluhi qadim, bagi sifat kalam. Yang kedua ta'aluk tanjizi qadim. Ta'aluk tanjizi qadim iaitu berlaku dan lulus persediaan bagi berkata-kata pada sedia kala. Maknanya persediaan nak berkata tu lulus siap dah, sejak azali lagi lulus siap dah. Maknanya sekiranya kalau ada makhluk tu boleh dah berkata, tapi pada azali makhluk tak ada lah. Jadi dikatakan ta'aluk tanjizi qadim, lulus berlaku dah, lulus persediaan bagi berkata-kata pada sedia kala. Yang ketiganya tanjizi hadis. Tanjizi hadis iaitu dilulus dan melakukan perkataan yang dengan surah ni maknanya suruh perintah solat, wa aqimus solah. Tu semua tu ta'aluk dilalah lah tu. Allah Ta'ala perintah solat, atau tegah wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina, atau cerita-cerita tentang nabi-nabi, umat-umat dulu pada makhluk. Itu dipanggilkan ta'aluk kalam, ta'aluk dilalah. Baik, kita masuk balik kitab ni. Baik, itulah dikatakan ta'aluk dilalah. Ta'aluk dilalah maknanya ta'aluk berkata-kata, yakni boleh memberi reti dan faham kepada siapa-siapa yang ia Allah hendak memberi reti dan faham. Kalau Allah Ta'ala perintah solat, aqimus solah, dan dirikanlah olehmu akan sembahyang, tu dia lah tu, ta'aluk dilalah lah tu. Allah Ta'ala perintah kita solat, ataupun Allah Ta'ala tegah kita daripada berzina, wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Tu ta'aluk dilalah lah tu. Inilah dikatakan ta'aluk kalam, ta'aluk dilalah. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad, wajib kita mukallaf percaya, beriman dan i'tiqad, mengaku dalam hati. Mengaku tu dengan sungguh-sungguh, mengaku dengan 100% yakin bahawasanya tidak ada sama sekali, dalam kurungan ni kita mustahil. Apa maksud mustahil? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, barang yang tidak terupa pada akal kata ada dia, tu mustahil. Tidak sama sekali di atas Allah tu perkara mustahil. Mustahil atas Allah Ta'ala, di atas Allah Ta'ala tu bersifat dengan lawannya, lawan bagi kalam. Jadi mustahil lah atas Allah bersifat dengan lawannya, lawan bagi kalam tadi, yang kata perkata tu, lawan bagi perkata tu. Mustahil atas Allah. Mustahil maksudnya akal kita kata mesti tidak. Mustahil tu akal kita kata mesti tidak, iaitu lawan bagi sifat kalam tu kelu atau bisu. Jadi mustahil atas Allah kelu atau bisu. Kerana kelu atau bisu ini dipanggil perkara mustahil, maka akal kita hukum kata mesti tidak. Kelu di Tuhan itu mesti tidak, bisu di Tuhan itu mesti tidak. Tu. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Dalil ini bermula dalil di atas yang demikian itu, yang mengatakan Allah tu ada sifat perkata, sifat kalam, dan Allah tu tak bisu, tak kelu tu. Mana ada dalil? Mana ada bukti? Firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Ni firman Allah Ta'ala ni menjadi dalil, mengatakan Allah tu ada sifat perkata dan Allah tu tak bisu. Erti wa kallamallahu Musa taklima, erti ni translate, terjemahan. Telah berkata-katalah oleh Allah Ta'ala
berkata tu akan Nabi Musa, akan beberapa perkataan. Jadi Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Musa tu akan beberapa perkataan. Itu menunjukkan dalil yang mengatakan Allah tu ada sifat perkata dan Allah itu tidak bisu, tidak kelu. Ini ada kisah dah lah. Ada kisah yang berlaku di Jabal Tursaina, Bukit Tursaina, yang Allah Ta'ala berkata dengan Nabi Musa tu. Dia ada kisah dah. Baik, yang tu dipanggil dalil, bukti yang mengatakan Allah tu ada sifat perkata dan Allah tu tidak bisu. Atau dalil yang di atas yang demikian itu yang mengatakan Allah ada sifat perkata dan Allah itu tidak bisu. Mana dia dalil? Yang ni dipanggil dalil akal. Yang tadi ni wa kalamallahu Musa ni, taklimah ni dalil naqli, dalil ayat Quran. Yang bawah ni dalil naqli, dalil akli, dalil yang kena fikir dengan akal. Atau dalil di atas yang demikian itu yang mengatakan Allah tu ada sifat perkata dan Allah tu tidak bisu. Mana ada dalil? Baharu alam ini. Jadi baharu alam ini menunjukkan, membuktikan, yang mengatakan Allah tu ada sifat perkata. Kalau fardu takdir Allah tu tak ada sifat berkata, maka ia adalah satu kekurangan, satu penyakit pula yang ada pada Allah. Itulah Allah Ta'ala tak ada sifat berkata, dengan bermaksud Allah tu bisu lah. Jadi macam mana Tuhan nak mengadakan alam ini sedangkan Allah pun ada kekurangan? Tu fardu takdir lah kita fikir. Kita fikir tu kita nak buat dalil lah. Kalau lah Allah Ta'ala tu tak ada sifat berkata, kita nak buat dalil, kena buat lagu tu lah. Andai kata. Jadi baharu alam ini menunjukkan Allah tu adalah sifat berkata. Sebab dia tak ada kekurangan. Baik, kemudian dan wajib kita percaya, yakni beriman dan i'tiqad, mengaku dalam hati bahwasanya tetap, pasti dan sabit, mesti wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib bagi Allah ni dipanggil wajib akal, berbeza dengan wajib syarak. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan boleh. Apa dia boleh? Ini harus. Boleh mengadakan mana-mana mungkin, dan boleh, ini harus meniadakan mana-mana mungkin. Iaitu dipanggil sifat yang harus bagi Allah Ta'ala lah. Dia boleh mengadakan dan boleh meniadakan mana-mana mungkin. Mengadakan dengan maksud menimbulkan mungkin tersebut daripada tak ada kepada ada, ataupun meniadakan mungkin tersebut dengan maksud mematikan, menghilangkan daripada ada kepada tak ada. Itu dipanggil sifat harus bagi Allah Ta'ala. Tidak wajib dan tidak mustahil Allah Ta'ala mengadakan atau meniadakan mana-mana mungkin. Jadi Allah Ta'ala bukan kata mustahil. Allah Ta'ala mengadakan ataupun meniadakan mana-mana mungkin, itu bukan mustahil, tetapi harus, sifat harus. Janganlah kita kata Allah Ta'ala tu meniadakan dengan mengadakan mungkin itu dengan jalan mustahil. Bukan. Allah Ta'ala meniadakan ataupun mengadakan apa-apa mungkin itu dengan jalan harus. Itulah dikatakan sifat harus bagi Allah Ta'ala, fi'lul mumkin atau tarkuhu. Baik, dalil di atas yang demikian itu, bukti yang di atas yang demikian itu yang mengatakan Allah tu ada sifat harus, ada sifat harus, iaitulah fi'lul mumkin atau tarkuhu, harus memperbuatkan mungkin dan juga harus meninggalkan perbuat mungkin tersebut. Firman Allah Ta'ala, innallaha yaf'alu ma yurid. Artinya, arti firman Allah Ta'ala tadi, bahawasanya Allah Ta'ala memperbuat ia, yakni menimbulkan mungkin tersebut, makhluk tersebut daripada tak ada kepada ada,
memperbuat ia ya Allah, apa-apa yang menghendaki ia ya Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala menghendaki sesuatu itu, dia melakukan, dia akan buat sesuatu itu mengikut iradah dia lah. Kalau dia nak buat sesuatu, dia akan buat dengan apa nama, dengan sifat dia tadi lah. Baik, kemudian atau dalil di atas yang demikian itu yang mengatakan Allah tu harus meniadakan dan mengadakan mana-mana mungkin baharu alam ini. Jadi baharu alam ini menunjukkan Allah tu ada sifat harus memperbuat mungkin dan harus meniadakan mungkin. Jadi alam ini ada ni menunjukkan Allah tu dia buat mungkin. Buat mungkin. Baik. Baik, inilah yang kesemua tadi ni. Inilah cara-cara percaya dan beriman dengan Allah Ta'ala. Inilah yang bahasan semua tadi itulah. Cara-cara percaya dan beriman dengan Allah Ta'ala. Baik. Jadi kita berhenti setakat ni dulu, insya-Allah. Ada masa lapang nanti kita akan sambung kembalilah pada kata maka wajiblah di atas tiap-tiap mukallaf mengetahuinya dan percaya dengan betul sekalian cara-cara yang tersebut. Insya-Allah ada masa lapang nanti kita akan sambung pada kata ni, maka wajiblah di atas tiap-tiap mukallaf ni, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Yang mana yang nak tengok rakaman boleh tengok ke YouTube YouTube saya. InsyaAllah YouTube ni boleh boleh tengok pada logo YouTube di profile TikTok ni, dan terus klik masuk YouTube ni. InsyaAllah dekat situ ada rakaman, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.